Libatkan dia. Betul-betul. Jadi kat mana tadi? Terumah ambing. Sebab hati kita ni memang Allah jadikan tu senang sangat berbolak-balik. Sekejap A, sekejap B, pasang surut. Tapi kadang-kadang keadaan, kawan-kawan yang membuatkan kita rasa macam, oh, aku pun nak jadi macam tu. Sebab Zan, aku untuk yang kali nak tarawih, aku adalah buat dengan kawan-kawan aku yang lebih kurang macam aku ni. Aku cakap, jom, tahun ni tarawih kita bagi full. Kita bet. Bukanlah bet, bukan bet. Maksudnya kita macam, okey, aku nak full. Kita lawan lah, berdua, bertiga ni kita tengok siapa yang berjaya full. Tapi itu satu benda yang best lah. Betul ni. Faham tak? Kadang-kadang kita duk kejar benda-benda fizikal saja. Kita tak ingat rohani kita macam mana. Kita tak sedar di mana kita pergi. Kita rasa kadang-kadang kita rasa seorang artis, kita rasa jadi artis tu kita rasa hebat. Kita rasa bagus. Kita dah lupa yang kedudukan kita tu apa. Sebenarnya kadang-kadang aku pernah ni, aku cerita dengan kau terus terang ada satu ketika tu aku makan tiba-tiba maghrib. Lepas tu aku pun pergi solat. Cari surau tak jumpa. Lepas tu ada macam belakang kedai tu dia letak macam kapet sikit, bukan kapet lah, macam apa ni, kotak-kotak kan yang buka-bukaan, letak sejadah. Lepas tu bila nak solat tu, yang solat kat situ Bangladesh je, dengan orang-orang ni lah, orang-orang pendatang asing. Tapi tak tahulah siapa izin dengan itu tak kisahlah kan. So bila nak imam tu, aku pun macam tak apa pergi dia pun imam kan. So once dia Allahu Akbar kan, Al-Fatihah macam biasa. Lepas tu surah apa dia baca kita pun tak tahu. Masa dia baca surah yang kita tidak tahu tu, baru kita tahu kita ni siapa baru kita tahu yang pandangan Allah dengan kita tu macam mana. Kan sebelum ni kita tengok Bangladesh, pendatang kan. So bila dia mengaji, dia baca surah-surah yang kita rasa aku tak pernah dengar surah ni. Masa tu baru aku rasa macam nak keluar mata aku. Terdiam aku, tunduk macam gitu. Baru rasa kecil ni kita. Tak kisah kita artis ke siapa ke. Maknanya kalau kita tak ada, orang kata, pengetahuan tentang agama, tentang Al-Quran, tak tahu nak baca, tak tahu apa, jangan sombong lah. Tak ada apa. Jangan sombong lah. Tak ada apa, we are nothing. Kalau setakat duit ke semua benda ke, setup iMac ke Maybank tu, you tak. Salah cerita ke? Salah cerita tadi. Sorry. Kau tanya apa yang ada dalam bilik aku tunjuklah sekejap, lepas tu sama ke tadi salah konten lah Kadang-kadang kita tak boleh keluar dari konten kita. Sorry. Tapi adalah gurau bila PKP ni kan, banyak benda lah aku belajar juga. Lepas tu kita dalam semayang kita ni kan, yang paling penting tu adalah Al-Fatihah. Betul kan? Jadi rasanya ada baiknya kita ni sama-sama kan, semua yang tengah tengok ni, kita tengok balik dan kita perbaiki balik Al-Fatihah kita tu. Sebab Al-Fatihah itu rukun dalam solat. Kalau Al-Fatihah tak betul, habis semua. Habis, tak kira Zan. Solat je. Mati. Belum tengah live lagi. Okey, 2 minit lah. Tak, maksudnya betul, kita kena perbaiki Al-Fatihah kita Zan. Betul. Al-Fatihah ni bukan orang tengok mudah. Tapi sebenarnya kalau kita mentadabur Al-Quran, Al-Fatihah pun lama Zan, baru habis. Maksudnya sebab Al-Fatihah ni kan macam kepala, macam tiang. Nak buat rumah tu tiang ni. So sama-samalah kita kan betulkan Al-Fatihah kita, bacaan kita, insyaAllah. Lepas tu barulah pergi ke surah-surah lain. Barulah kalau kata nak mengaji, nak khatam ke, insyaAllah lah. Betul. Yang berbalik pada cerita kau tadi tu pasal Roshamno tadi tu, yang seingat aku, Roshamno dia khatam dia hadapan Kaabah. Terus rekod ya. Kena rekod. Dia dah ada kamera ni kat phone ni. Kat phone ni dah ada kamera. Tak payah. Okey. Tak, tadi apa tadi kau cakap Roshamno tadi, Dato' Roshamno? Roshamno, aku dengar Dato' Roshamno dia khatam di hadapan Kaabah. Masa yang kau cakap tu, dia tak tahu nak mengaji. So dia belajar mengaji. So dia nak khatam dia hadapan Kaabah. Aku dengar last dia khatam Quran tu di hadapan Kaabah. Aku dengar dia menangis je.
Dan dia cerita pula Itulah lepas dulu. lepas dia tahu cara nak baca semua benda, dia tahu macam nak mengaji, dia kata rezeki dia makin murah. Alhamdulillah. Oh. Rosyamno juga Itu memberi yang- inspirasi itu yang- juga kepada kita tau. Sebenarnya aku pun respect dan salutkan dia. Sangat. Dia nampak nakal. Tapi Sangat. bila kau duduk berdua dengan dia, Betul. dia punya advice, dia punya nasihat semua benda tentang kehidupan ni macam, ush, aku salute dia ni. Kan? Betul. Hmm. Sebab itulah aku dulu masa first time dia beritahu yang pasal dia khatam Al-Quran umur yang 40 lebih tu, aku terkejut. Maksudnya seorang datuk, seorang legend berani mengeluarkan statement. Statement tu mungkin pada orang lain dia akan nampak macam kau ni apa lah, malu lah sikit, umur dah tua baru nak khatam Quran. Tapi dia berani sebenarnya. Tapi bila kita terbalikkan dia, subhanallah, dia ada hikmah di sebalik dia, semua orang dapat. Betul. Maknanya dia buang malu tu untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Dia buang malu tu. Betul. Kadang-kadang yelah, seharusnya seseorang tu tidak perlu cerita benda-benda yang buruk, benda-benda yang tidak baik. Tetapi benda cerita ni bukan cerita yang buruk, cerita memberi pengajaran, cerita memberi sebab setengah orang mungkin ego, mungkin malu kan. Macam orang duduk solat, dia memang jenis tak solat, tiba-tiba kawan dia solat kan. Kawan dia pun tak pernah solat, tiba-tiba kawan dia solat, dia pun akan jadi macam, kau serius aku solat dua hari ni? Solat. Mungkin boleh jadi macam itu kan? Betul tak? Ada tak dalam pengalaman macam tu? Ada. Tapi kadang-kadang setengah-setengah orang yang baru-baru nak solat pula, dia nak cakap, dia kena cakap, aku solat je sejadah kat mana? Ada nak kena macam gitu setengah orang. So kita pun rasa solat je lah. Tak payah nak kecoh-kecoh nak cakap, solat je kau duduk lah, aku solat je. Sebenarnya relax je. Kau boleh Relax je. Apa? Toilet kan nak ambil semayang. Kau boleh macam itu. Diam-diam kalau boleh kan. So kawan ni yang nak ikut dia pun tak rasa macam, kawan aku ni poyo. Kawan ni, dia akan rasa kawan aku ni betul-betul nak solat lah. Kawan aku ni betul-betul nak berubah. Tapi soalan dia yang orang duk komen ni, kita dah solat belum? Kita dah solat belum? Kita cakap okey lah. Dah 8.42, rasa dah masuk isyak. Tu dah boleh jalan tarawih sekali. Jom. Jom Zan. Ya. Okey Zan, nanti jumpa lagi. Alright, aku doakan kau berjaya dunia akhirat ni. Sama-sama, Amin, amin. sama-sama Zan. Alright. Jom kita solat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.